Salam sejahtera. Jika Anda mahu kejutan paling besar dalam pemilihan PKR, inilah kejutan yang paling besar sekali. Baru berlaku beberapa menit yang lepas. Keputusan Rafizi cukup mengejutkan Anwar Ibrahim dan Nurul Izzah. Selepas kalah dalam pemilihan PKR semalam, Rafizi Ramli memang betul-betul membuat keputusan yang menggemparkan seluruh Malaysia, bahkan menggemparkan juga PKR itu sendiri. Hari ini adalah hari kedua Kongres Nasional PKR. Apa yang harus Rafizi lakukan? Beliau harus hadir. Tapi apa yang berlaku? Kelibat Rafizi tidak kelihatan pada hari terakhir Kongres PKR. Inilah keputusan paling besar yang agak mengejutkan ramai pihak. Kalau kemarin Rafizi kata dia akan hadir hari kedua juga dan hari pertama semalam dan hari ini rupa-rupanya Rafizi betul-betul tak hadir di dalam hari terakhir Kongres tersebut. Kemana Rafizi pergi dan apa tindakan Rafizi sehingga beliau tidak hadir pada hari terakhir Kongres tersebut? Adakah beliau membawa diri sehingga ini akan menimbulkan ketakutan lebih besar kepada PKR? Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tidak kelihatan pada hari terakhir Kongres Nasional Parti itu selepas tewas kepada Nurul Izzah Anwar dalam perebutan jawatan nombor 2 dalam Parti PKR. Yang menjadi tanda tanya dan buah mulut netizen ialah adakah Rafizi sedang menunjukkan protes beliau, pemberontakan beliau, atau sedang menunjukkan hati beliau yang masih tak senang dengan proses pemilihan tersebut, yang menjadi banyak tanda tanya. Bahkan ada netizen kata batalkan saja keputusan itu. Bagaimana pula pendapat Anda? Adakah ini protes daripada Rafizi atau merajuknya Rafizi terhadap keputusan yang dilihat berkecamuk itu? Meskipun Rafizi semalam mengesahkan akan hadir, kelibatnya tidak kelihatan di lokasi Kongres sejak jam 8 pagi tadi. Adakah Rafizi kurang sehat atau ada urusan yang lebih penting? Ada netizen yang mengatakan urusan yang lebih penting itu adakah akan menyebabkan Rafizi meninggalkan pejabatnya dalam Kementerian Ekonomi. Adakah benar-benar Rafizi bersedia untuk meletakkan jawatan dan beliau pulang ke Kuala Lumpur untuk mengemaskan pejabatnya? Itu pun menjadi tanda tanya besar kepada ramai orang. Setiausaha Akbar kepada Menteri Ekonomi itu, Farhan Iqbal, mengesahkan Rafizi telah pulang ke Kuala Lumpur selepas menghadiri majlis perasmian Kongres Nasional PKR yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru malam tadi. Kata beliau, Rafizi pulang ke Kuala Lumpur pagi ini, katanya kepada Malaysia Kini. Dalam satu hantaran di Facebook, Rafizi menulis titipan kepada para penyokongnya dan mengakui kekalahan tersebut memberi kesan kepadanya. Turut tidak tersenarai dalam barisan kepimpinan baru PKR ialah bekas Naib Presiden Nik Ahmad yang bertanding sebagai sebahagian daripada kem Rafizi. Semalam, Nurul Izzah Anwar diumumkan sebagai pemenang dalam saingan merebut jawatan timbalan Presiden apabila memperoleh 9,803 undi menewaskan Rafizi yang meraih 3,866 undi. Sebelum ini, Rafizi menyatakan kesediaannya untuk melepaskan jawatan menteri sekiranya tewas dalam pertandingan jawatan nombor 2 dalam PKR itu. Seramai 32,030 perwakilan layak mengundi dalam pemilihan kepimpinan pusat parti itu bagi penggal 2025-2028. Kemana perginya Rafizi hari ini tetap menjadi persoalan ramai orang. Adakah Rafizi betul-betul sabotaj ataupun Rafizi betul-betul merajuk atau Rafizi betul-betul protes? Kita pun tak tahulah. Semoga Rafizi dapat menenangkan fikiran beliau dan membawa keputusan ataupun membuat keputusan yang terbaik demi kemaslahatan Parti PKR, Kerajaan Perpaduan dan khususnya pada diri beliau sendiri. Semoga Rafizi diberikan hikmat untuk membuat keputusan yang terbaik selepas ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.
Adakah keputusan pemilihan PKR dibatalkan? Dengar dulu ulasan ini sebelum Anda tinggalkannya. Dan tinggalkan juga komen Anda. Pada pendapat Anda, Rafizi layakkah menang? Baik, ada satu hantaran di Facebook yang saya lihat. Beliau mempersoalkan satu perkara. Kemana undi yang lain? Itu persoalan dia. Hari ini, masih tiada pengumuman rasmi bahawa keputusan pemilihan timbalan PKR, Presiden PKR akan dibatalkan. Namun demikian, menjadi buah mulut di dalam media sosial ialah pergi mana bilangan undi yang lain. Walaupun terdapat ketegangan dan kritikan dalaman, proses pemilihan telah disahkan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP dan Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR. Namun, sebarang tindakan lanjut, termasuk kemungkinan tindakan disiplin terhadap calon, akan diputuskan oleh MPP yang baru selepas meneliti laporan JPP. Dalam pemilihan timbalan Presiden PKR pada tahun 2025, seramai 13.669 ahli PKR telah mengundi. Dengan jumlah undi, Nurul Izzah Anwar sebanyak 9.803 undi, manakala Rafizi Ramli sebanyak 3.866 undi. Netizen mula mempersoalkan, kemana bilangan undi yang lain? Jumlah ini berdasarkan keputusan rasmi yang diumumkan pada 24 Mei 2025. Nurul Izzah menang dengan majoriti besar, lebih daripada 5.900 undi. Saudara, berdasarkan maklumat terkini, lebih 29.000 perwakilan PKR layak mengundi dalam pemilihan kepimpinan pusat PKR 2025. Lebih 9.000 perwakilan dijangka terlibat dalam pengundian secara fizikal. Lebih 20.000 lagi perwakilan akan melakukan pengundian secara dalam talian. Jumlah ini menunjukkan peningkatan berbanding pemilihan sebelumnya, mencerminkan komitmen tinggi anggota parti dalam mengukuhkan proses demokrasi dalaman yang matang dan inklusif. Peratusan keluar mengundi di peringkat cabang juga menunjukkan penyertaan yang memberangsangkan. Sebagai contoh, di Terengganu, sebanyak 81% ahli PKR telah menunaikan tanggungjawab mengundi. Saudara, kita juga akan melihat statistik keputusan apa yang berlaku dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Dalam keputusan pemilihan PKR itu, Rafizi kalah di dalam pengundian sebanyak 5.000 lebih majoriti. Sekarang, apa yang menjadi tanda tanya ialah adakah keputusan itu bakal dibatalkan kalau ada yang membantah. Berikut paparan statistik lengkap pemilihan PKR 2025. Ini ialah secara visualnya. Jumlah ahli PKR ialah yang layak mengundi menurut jumlah ini ialah 29.000. Jumlah undi diterima 9.803. Jumlah undi yang diterima secara keseluruhannya ialah, kita akan perhatikan saudara-saudara sekalian. Melihat kepada data ini, jumlah ahli PKR layak mengundi anggaran 29.000. Jumlah undi diterima Nurul Izzah ialah 9.803. Jumlah undi diterima Rafizi Ramli juga pula ialah 3.866. Jumlah keseluruhan undi dikira 13.669. Peratusan keluar mengundi tertinggi adalah daripada Terengganu sebanyak 81%. Jadi, secara umumnya saudara-saudara sekalian, tidak ada apa-apa keputusan atau pengumuman tentang adakah pengundian itu atau keputusan itu akan dibatalkan. Tiada pengumuman rasmi. Mungkin hanya dalam kalangan
para pengundi ataupun daripada penyokong-penyokong PKR yang mungkin tak puas hati saja yang bercakap-cakap seperti itu. Semoga keputusan itu tidaklah diulang semula dan dapat diterima sewajarnya. Salam sejahtera. Apakah nasib Rafizi selepas ini sudah berakhir? Adakah karier politik Rafizi sudah berakhir? Nampaknya jawaban kepada persoalan itu ialah Rafizi akan lebih kuat. Rafizi akan bangkit semula dan Rafizi akan lebih hebat lagi di lapangan. Cerita yang paling tepat ialah selepas Rafizi bukan lagi timbalan Presiden PKR, yang perlu takut ialah UMNO dan juga Perikatan Nasional. Kerana selama ini Rafizi sibuk dengan kepimpinan, sibuk sebagai seorang menteri. Dengan kekalahan Rafizi, hikmahnya ialah Rafizi akan lebih bebas bersuara. Rafizi akan lebih bebas untuk menyangga setiap serangan terhadap PKR dan tidak akan lagi mudah-mudahnya Perikatan Nasional menyerang Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini dan PKR khususnya, dan paling lebih hebat, Akmal Saleh akan bertemu ruas selepas ini apabila Rafizi Ramli benar-benar bukan lagi Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan beliau tidak terikat lagi dengan profesionalisme di dalam kabinet. Jadi, awas dan tunggulah kehadiran kemunculan semula Panglima Perang PKR yang selama ini hampir mendiamkan diri kerana terikat. Kali ini, kalah pemilihan PKR bukan penamat buat Rafizi. Ini kata penganalisis politik. Awang Azman Pawi berkata, Rafizi Ramli patut jadi seperti ular menyusur akar, tidak akan hilang bisanya. Penganalisis berpendapat, kekalahan Rafizi Ramli dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR bukan penamat bagi kerjaya politiknya. Jika ahli parlimen pandan itu boleh menyusun semula strateginya. Menyifatkan keputusan itu, tanda perubahan arus, Awang Azman Pawi percaya Rafizi masih tokoh penting dalam politik Malaysia, walaupun kalah dalam pemilihan PKR. Beliau masih berpengaruh, dihormati dan memiliki rangkaian akar umbi luas, kata ahli akademik itu yang mendapati Rafizi memiliki kekuatan unik dalam analisis data dan wacana intelektual. Sepatutnya Rafizi menjadi seperti ular, menyusur akar tidak akan hilang bisanya, katanya, memetik pepatah Melayu. Tetapi kekalahan Rafizi menunjukkan kemerosotan sokongan daripada pangkalannya, terutama dalam kalangan puak pro-Rafizi yang kecewa dengan keputusan itu. Rafizi pernah berada di kemuncaknya apabila pembaharuan data menjadi teras gerakannya. Namun kini beliau mungkin dilihat tidak menyentuh sentimen akar umbi parti, kata Awang Azman. Pengkritik berpendapat gaya komunikasi Rafizi yang dianggap sesetengah pihak sebagai elitis atau terputus hubungan antara sebab berpotensi untuk peralihan sokongan. Pendirian terus terangnya berhubung isu berkaitan parti dan kerajaan perpaduan mungkin secara tidak sengaja menggambarkan Menteri Ekonomi itu di luar kolektif walaupun niatnya untuk pembaharuan dalaman. Sebelum pemilihan PKR, Rafizi menyuarakan kesediaannya meletak jawatan Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatan timbalan presidennya. Rafizi dilaporkan berkata, ia satu kelegaan jika bukan lagi sebahagian daripada jemaah menteri. Kerana ia bermakna, beliau mempunyai lebih banyak masa dan kebebasan untuk bersuara dalam pelbagai isu. Inilah yang patut ditakuti oleh semua pihak lawan, khususnya pembangkang dan juga khususnya Akmal Saleh. Ibrahim Sufian dari Merdeka Center turut menolak cadangan. Kekalahan Rafizi kepada Nurul Izzah Anwar menandakan berakhirnya kerjaya politik
Rafizi. Saya tidak fikir ia penamat buat Rafizi. Beliau masih mendapat sokongan ketara dalam parti, katanya. Saya percaya beliau boleh melengkapkan Nurul Izzah dalam persiapan parti menghadapi PRU 16 dan terus memainkan peranan membina kelak. Seorang lagi penganalisis politik, James Chin, berkata, kerjaya Rafizi belum berakhir, tetapi mengingatkan langkah seterusnya kritikal. Ini bukan penghujung jalan buat Rafizi. Ia bergantung kepada apa dipilihnya sekarang. Jika beliau marah dan melepaskan semua jawatan, maka ia akan menjadi sangat teruk, kata James Chin. Apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Adakah Rafizi benar sudah mengalami penghujung kerjaya atau ini baru permulaan buat Rafizi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.